Bismillahirrahmanirrahim. La martabi bina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ajma'in. Bi anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatin fid din wa dunya wal akhirah. ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا قوالبنا مع الهدى والتقى العفاف والغنى وعلى كل نية صالحة وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين وإلى الملائكة الله المقربين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا مشايخنا ذوي الحقوق علينا وإلى الشيخ مؤلف الإمام حبيب عبد الله الحداد شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan sepuji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas berlangsungnya segala nikmat yang Allah taala masih sudi pinjamkan pada kita. Kesempatan dan ruang-ruang yang ada ini, tuan-tuan, mudah-mudahan menambahkan banyak amal kita, menambahkan dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjadikan kita ini orang-orang yang sentiasa mencari peluang-peluang untuk menambah bakti dan peluang-peluang menambah kebaikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kan? Sebaik-baik bekal itu ialah taqwa. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga Allah Subhanahu wa taala pilih kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di rumah Dia yang mulia. Sama-sama kita salat subuh berjemaah, kan? Pahala orang salat subuh jemaah ni diibaratkan seperti sembahyang malam. Bukan separuh, tapi sepenuhnya. Kalau sembahyang isyak jemaah, separuh daripada qiyamul lail. Tapi kalau sembahyang subuh, ya semua. Baik, sedar ataupun tak sedar, ya, kita sudah pun berada di penghujung tahun. Kalau bulan hijrah, kalau bulan masihinya baru bulan yang ke-6, nak masuk bulan yang ke-7. Cepat masa berlalu meninggalkan kita. Kita beramal ke, kita tak beramal ke, kita datang masjid ke, kita tak datang masjid ke, masa tetap akan meninggalkan kita. Kita banyak sedekah ke, kita kedekut ke, masa tetap meninggalkan kita, kan? Kita baca Al-Quran ke, kita tak baca Al-Quran ke, masa tetap akan meninggalkan kita. Kita tetap akan dituakan, walaupun kita tak nak jadi tua, kan? Tapi masa yang berlalu tetap
akan menuakan kita, kan? Jadi tuan-tuan, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Imam, karangan Imam Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad, pada bab yang saya kira akhir-akhir ini yang perlu kita ambil beratlah tuan-tuan. Satu perkara yang ditekankan di sini, sebenarnya banyak. Satu bab yang kita nak baca pada pagi ini yang berkaitan dengan qarabah, berkaitan dengan kerabat. Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang beriman dengan Allah dan dia beriman dengan hari akhirat, yang pertamanya apa yang dia perlu buat, iaitulah hendaklah dia menyambungkan, hendaklah dia berhubung kaum kerabatnya, hendaklah dia menyambungkan silaturahim. Silaturahim ni tuan-tuan, dia adalah hubungan orang yang berkongsi rahim dengan kita, adik-beradik kita lah terutamanya. Lebih sikit pada makcik-makcik, pak saudara, kerabat, hubungan kerabat. Akhir-akhir ini kalau kita tengok banyak kes-kes terjadi hubungan kerabat. Dengan kawan ni kita baik, dengan orang lain ni kita boleh baik, tapi dengan adik-beradik kita tak boleh nak baik. Macam mana kita baik dengan kawan kita, kan? Tapi sebenarnya ini perintah. Ini perintah dalam agama. Apa sekalipun keadaan, maka keadaan ini kita yang kena perbaiki, kan? Banyak cerita, banyak peristiwa yang berlaku di akhir-akhir ini, kan, sampai memutuskan tali persaudaraan. Rahim ni ialah sifat Tuhan. Rahim ini ialah tempat di mana pernah kita tinggal satu ketika dahulu. Kita berkongsi rahim dengan adik-beradik kita, kan? Mungkin di kalangan kita ada orang yang adik-beradik yang berjaya, tapi ada adik-beradik yang hidupnya biasa-biasa, kan? Jadi yang ni kita kena jaga. Yang pertama, Nabi pesan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berpegang, hendaklah berhubung kaum kerabatnya, sambung silaturahim, pergi ziarah, pergi tengok, ambil berat, kan? Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia menghormati tetamunya. Yang kedua ialah kita hormat pada tetamu, kita muliakan tetamu yang datang rumah kita, sekurang-kurangnya bermanis muka dengan tamu yang datang, kan? Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik ataupun berdiam diri saja. Kalau tak ada benda yang baik nak dicakap, lebih baik diam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yamudda lahu fi umrihi wa yuwassa'a lahu fi rizqihi wa yudfa'a anhu maitatus su' falyattaqillah wal yasil rahimah. Sayyidina Ali satu hari dia pesan kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, kan? Dia pesan kepada anak dia. Dia kata, hati-hati kalau kamu bersahabat dengan orang yang memutuskan pertalian kerabat, pertalian silaturahim. Kerana aku mendapati mereka dikutuki Allah. Allah Ta'ala mengutuk orang yang putuskan silaturahim, kan? Man sarrahu ayyamudda lahu fi umrihi, dan barang siapa yang suka usianya dilanjutkan. Barang siapa yang suka dah, yang tak suka tu biar dia dah. Tapi semua orang minta supaya panjang umur. Panjang umur untuk apa tuan-tuan? Supaya tambah amal ibadat,
supaya panjang umur ni dia memanjangkan tempoh waktu kita untuk buat baik. Minta panjang umur supaya boleh tambah kebaikan, kan? Boleh tambah takwa. Panjang umur bukan bertambah panjang angan-angan. Dan ni kalau panjang umur ni dia nak balik kereta 5 buah, bukan. Dan ni kalau umur dan panjang kohanda dan ni nak dia nikah seorang lagi ni, bukan yang tu masuk panjang umur. Minta panjang umur ni supaya apa? Supaya dengan umur yang panjang tu kita boleh jadi bertambah baik dan persiapan kita bertambah mantap sebelum kita jumpa dengan Allah Ta'ala. Ngaji pun makin rajin, pergi masjid pun makin rajin, kan? Buat maksiat pun makin kurang, ngumpat orang pun kurang. Jadi itu minta siapa yang berkehendak, barang siapa yang suka usianya dilanjutkan, kan? Man sarrahu ayyamuddalahu fi umrihi, barang siapa yang berkehendakkan usianya dilanjutkan. Ni barang siapa yang berkehendak. Siapa yang tak nak, sudah. Yang ni orang yang hendak. Orang yang nak panjang umur, contohnya. Orang yang nak panjang umur, apa dia punya amalan? Salah satunya, yang pertamanya, siapa yang nak panjang umur. Yang keduanya, wa yuwassa'u lahu fi rizqihi, dan barang siapa yang hendak rezekinya diluaskan. Dah panjang umur, kau tak ada rezeki, tak guna juga. Panjang umur tapi melarat menyusahkan orang, tak boleh, kan? Umur panjang, yang keduanya rezekinya senang. Senang pergi masjid, senang nak sedekah, senang nak baik benda baik, ya. Awak ada rezeki, kan? Yang pertama, umurnya panjang, usianya dilanjutkan. Yang keduanya, rezekinya diluaskan, rezekinya dilapangkan. Dah, rezeki ini bukan maksudnya pada harta, tuan-tuan. Kesenangan, ketenangan, kemudahan untuk kita buat sesuatu, kan? Ada orang umur yang panjang tapi tak ada rezeki kesihatan, dia kesihatan pun rezeki. Ada orang umur panjang tapi tak ada rezeki pada ketenangan, hati tak tenang, tak boleh, kan? Jadi beserta dengan umur yang panjang itu, besertanya juga adalah rezeki yang diluaskan, fikiran yang tenang, kan? Ini umur panjang tapi serabut hidup, kan? Dia tengok orang pun susah, orang tengok dia lagi susah. Dan dilindungi dari mati dalam keadaan yang tidak baik, su'ul khatimah. 3. Yang pertama, umur panjang. Yang kedua, rezeki diperluaskan, rezeki dimudahkan. Yang ketiganya, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Wal'iyazubillahi min zalik. Ini yang kita takut, kan? Mati dalam keadaan yang buruk, mati dalam keadaan yang tidak baik. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada su'ul khatimah, kan? Akhir doa kita kan kita baca, Allahumma khtim lana ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, akhirkanlah penghidupan aku, nyawa aku dengan pengakhiran yang baik. Kita minta, kan? Wala takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah, dan janganlah engkau akhirkan kehidupan aku ni dengan kematian yang, kesudahan yang tak baik. Kita minta setiap hari dilindungkan daripada perkara-perkara yang tak baik. Dia kalau sampai masanya nak ambil, ya ambil, tapi ambillah ya Allah dengan cara yang baik, kan? Cara yang baik. Maknanya cara apa? Cara yang sekurang-kurangnya kita tengah buat perkara-perkara yang baik, kan? Maka hendaklah 3 benda ni, panjang umur, rezekinya luas, dan mati dalam keadaan yang buruk, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan memperhubungkan tali kaum kerabatnya. Maknanya menghubungkan silaturrahim, ya. Yang pertama, dia bertakwa pada Allah, taat pada segala perintah Allah. Semayangnya kita buat, ya, puasanya kita buat, ya, hajinya kita buat, apa saja perintah Allah, buat baiknya kita buat. Takwa pada Allah. Yang keduanya, hubungan kekeluargaan, adik-beradik kena jaga. Ada orang rajin sembahyang, ada orang rajin sedekah, tapi dia sedekah ke masjid, adiknya yang susah, abangnya yang susah, tak pergi jenguk pun, kan? Tak ambil tahu pun, tak ambil borek pun,
Padahal ada orang yang selayaknya untuk dia lebih berhak untuk terima sedekah dia. Ada orang yang lebih layak dia berbuat baik. Dengan imam baik dah, tapi dengan akak dia bermusuh dia. Duduk sebelah-sebelah rumah, berjiran. Kadang-kadang pasal tanah, kadang-kadang pasal benda kecil-kecil tuan, pasal telur ayam. Kan, pasal ayam yang masuk dalam rumah kita, dah bergaduh. Bercala kereta dan kekai, ke apa, ke kucing. Itu pun jadi masalah. Itu pun boleh jadi gaduh. Racun, bagi kucing makan, bagi ayam makan. Sebab apa? Benda kecil tuan. Nampak macam simple kan, tapi kadang-kadang benda kecil tu yang gaduh. Benda kecil ni yang kadang-kadang menyebabkan kita terlepas benda-benda besar. Kan, rajin pergi masjid. Ya, datanglah masjid, memang tak salah datang masjid. Tapi perkara-perkara yang kecil yang berkaitan dengan kepentingan adik-beradik, kepentingan keluarga ni kena jaga. Kenapa kita boleh baik dengan kawan-kawan di masjid? Ada halaqah Quran, ada halaqah zikir, ada halaqah mengaji. Ya, bagus. Tapi rupanya kan susah hatinya, sempit hatinya. Apa ni? Rezeki ni pun susah. Sebab apa? Sebab benda ni dia tak jaga. Kan? Hubungan kekeluargaan adik-beradik ni tak menjadi keutamaan ataupun menjadi agenda dalam kehidupan harian dia. Maka sekuat mana pun dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan rahim ni dia tak jaga, maka dia akan sempit juga jadinya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, anallahu, akulah Allah, akulah Tuhan, wa anar rahman, dan akulah Tuhan yang bersifat dengan ar-rahman, kan, bersifat dengan pemurah, bersangatannya pemurah Allah Subhanahu wa taala. Dia pemurah kepada sekalian makhluknya, tak kira beriman tak beriman, taat kafir, maksiat ataupun taat, maka Allah Subhanahu wa taala tetap rahmannya. Dekat mana? Masa dekat dunia. Khalaqtur rahima, dan aku yang maha mengasihani, ya, dan aku yang menciptakan rahim. Aku yang menciptakan rahim. Rahim itu, ar-rahim itu merupakan salah satu daripada tempat ataupun daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa syaqaqtu lahasman min ismi, faman wasalaha wasaltuhu, wa man qata'aha qata'tuhu. Ya, aku ciptakan rahim, rahim ibu itu aku ciptakan, iaitu kerabat, dan mengambil perkataan itu daripada namaku. Rahim itu sempena dengan nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, sebagaimana Allah itu bersifat dengan pengasih, begitu jugalah rahim mak kita ni, tempat kita tinggal ini dinamakan sebagai rahim, maknanya tempat yang penuh dengan kasih sayang. Kan, pada ketika dalam rahim kita tak perlu apa-apa minta pun, semuanya disiapkan, kan, dalam keadaan yang selesa, kan. Dan barang siapa yang memperhubungkan kerabatnya, yang memperhubungkan silaturahimnya, nescaya aku suka berhubung dengan dia. Ini kata Allah. Barang siapa yang suka menghubungkan silaturahim, jaga hubungan adik-beradik ni, jaga hubungan kekeluargaan ni, maka aku suka berhubung dengan dia. Kan? Bukan nak tunggu ada apa-apa pada orang tu, tak, sekadar melaksanakan perintah ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memutuskannya, nescaya aku putus dengannya. Barang siapa yang putuskan silaturahim, nescaya Allah Ta'ala juga dia putuskan hubungan dengan kita, dengan orang yang putuskan silaturahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'un. Dan satu lagi, innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Artinya, tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan pertalian kerabatnya. Betul. Baiklah kita ni satu hari baca Quran banyak mana pun, tapi hubungan kerabat tak jaga, tak masuk syurga. Tak boleh nak masuk syurga. Sebab terhalang disebabkan kita putuskan talian persaudaraan. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim. Artinya sesungguhnya rahmat itu tidak akan turun ke atas sesuatu kaum yang ada di antaranya orang yang memutuskan tali kerabat. Ini kena hati-hati tuan-tuan.
Kalau di kalangan kita ada orang yang putuskan silaturahim, orang yang tak jaga hubungan kekeluargaan ni, maka rahmat Tuhan pun tak turun, kan? Maka kalau rahmat tak turun, apa gantinya? Gantinya balak. Jika rahmat tidak turun ke atas sesuatu kaum yang di antaranya ada orang yang memutuskan tali kerabat, maka apatah lagi kalau dia sendiri yang memutuskan tali kerabat itu, betapa beratnya murka Allah Ta'ala ke atasnya dan putusnya perhubungan Allah Ta'ala daripada segala kebaikan. Apa saja kebaikan tak jadi datang, tak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terhalang disebabkan halangan adanya yang memutuskan tali silaturahim, adanya yang memutuskan pertalian kekeluargaan. Ini yang berat, tuan. Asra'u, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asra'ul khairi thawab albirru wasilatul rahimi wa asra'ul syarri iqaban albagyu wa qati'atul rahim. Dan kebajikan yang cepat, kebaikan yang cepat menghasilkan pahala ialah membuat bakti dan memperhubung tali kerabat. Ya, maknanya kebaikan yang cepat ialah dengan kita menghubungkan silaturahim, jaga hubungan kekeluargaan. Dan kejahatan yang cepat, balak yang cepat, kan, keburukan yang cepat yang menghasilkan balasan ialah kezaliman dan memutuskan tali kerabat. Sabdanya lagi, ma min zambin ajdaru an yaj'ala Allahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim. Artinya, tiada suatu dosa yang patut Allah menyegerakan balasan terhadap pelakunya di dunia. Kan? Maknanya, tiada suatu dosa yang patut Allah menyegerakan balasannya terhadap orang yang buat dosa tersebut masa di dunia, di samping menyediakan balasan lain di akhirat. Dekat dunia dah dapat balasan, dekat akhirat lain cerita. Ni kerja orang yang putihkan silaturahim, ialah kezaliman, buat zalim yang pertama. Dan yang keduanya ialah yang memutuskan tali kerabat, yang memutuskan tali persaudaraan. Aku berpendapat, kata Imam Abdullah Al-Haddad, bahawa pahala dan balasan kebajikan dan perhubungan tali kerabat adalah berlaku di dunia dan di akhirat. Dekat dunia berlaku, dekat akhirat pun berlaku. Demikian pula balasan terhadap penderhaka kepada kedua ibu bapa dan memutuskan tali kerabat. Termasuk jugalah orang yang derhaka pada mak ayah dia. Ada mak ayah tapi tak pergi jenguk, ada mak ayah tak pernah ambil berat, ada mak ayah berkira dengan mak ayah, ada mak ayah tak pernah telefon pun, tak pernah balik kampung pun, tak pernah pergi jenguk pun, tak pernah nak pergi ziarah kubur pun, tak pernah nak sedekahkan Fatihah pun setiap hari, tak pernah. Kan? Ada mak ayah, tuan. Kalau mak ayah tak ada, apa yang kita nak buat lagi? Ya, sedekahkan. Apa yang mampu kita sedekahkan. Baca Yasin ke setiap pagi, baca Fatihah ke setiap pagi. Sekurang-kurangnya satu hari ada yang kita sampaikan bekalan, ada yang kita sampaikan untuk mereka, kan? Ada yang kita buat untuk mak ayah kita. Sebab apa? Sebab satu masa pun kita akan ditempatkan di tempat mereka juga. Satu masa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat mereka. Dan begitu jugalah pada ketika itu kita mengharapkan doa daripada anak-anak kita. Kalau hari ini kita tak pernah buat apa-apa untuk mak ayah kita, kan, ataupun untuk adik-beradik kita yang dah meninggal, tak pernah pun nak sedekahkan Fatihah, tak pernah pun nak sedekahkan bacaan Al-Quran ataupun apa-apa sahaja yang baik, tahlil Yasin apa semua, tak pernah nak buat. Jangan tunggu malam Jumaat, tuan-tuan. Jangan kita mengharapkan pada imam, kan. Jangan kita tunggulah imam buat, jangan. Kan, satu cerita, dia meninggal, panggil imam untuk apa? Untuk bacakan Yasin, untuk tahlil rumah dia, kan.
untuk bacakan tahlil, untuk bacakan Yasin. Dia buat apa? Dia tak buat apa-apa. Dia buat apa? Dia buat makan-makan dekat dapur, duduk dengan anak-anak dia, gelak-gelak, apa semua dengan saudara yang lain. Buat bersembang, merokok, bagai. Ni arwah masih dalam rumah. Kan? Tanya kenapa tak dibacakan Yasin? Itu kerja imam. Ya tuan-tuan. Berlaku bukan tak berlaku. Bila mak meninggal, bila ayah meninggal, bila adik-beradik meninggal, apa nak buat tuan? Apa lagi nak buat pada ketika itu? Selain kita nak uruskan jenazah dia, apa lagi nak buat? Ya sekurang-kurangnya janganlah kita bertepuk tampar, bersukaria dekat dapur. Makanlah, order macam-macam. Sekarang ni macam-macam boleh main order. Kan? Ni jenazah masih ada dalam rumah. Tak tahu langsung nak buat apa, tak tahu langsung macam mana nak menghormati pembergian si mak ataupun ayah ataupun adik-beradik dia yang meninggal ni. Tak ada, malahan berburak-burak. Sampai lagi burak. Ni pilihan raya dah lokek ni kata. Sampai lagi. Ini cerita orang meninggal. Patutnya mengingatkan kita. Kalau mati tak menjadi peringatan terbesar dalam kehidupan kita untuk kita kembali ingat pada Allah, apa lagi yang boleh ingatkan kita pada Allah? Apa lagi perkara yang boleh menyebabkan hati kita ni kan nak balik pada Allah Subhanahu wa taala, pergi rumah orang meninggal. Tu yang kadang-kadang kan orang nak marah-marah lah. Kadang-kadang kita pergi ziarah, baca Yasin, dah balik. Bukan tak nak kita berlama-lama tengok orang yang meninggal tu. Bukan kita tak nak lama-lama. Ya, kita nak lama-lama. Tapi banyak benda yang lama, banyak benda-benda yang tak sepatutnya berlaku, dia boleh gelak-gelak pada ketika itu. Kan, padahal di saat jenazah masih ada sahabat kita ataupun siapa-siapa yang meninggal yang kita pergi ziarah. Bukan kita pergi ziarah tu untuk berlawak jenaka, tak. Tapi nak mengingatkan kita, ini satu masa kita akan dibungkus. Bagaimana kawan kita dibungkus tu? Kita akan dibawa. Bagaimana kawan kita dibawa? Pada ketika itu orang akan gelakkan kita. Sebab kita dulu masih hidup, kita gelakkan orang. Kan? Kita gelakkan kawan kita yang meninggal. Kan? Kita tak hormat. Masih lagi cerita dengan benda-benda yang tak sepatutnya kita cerita berada dalam majlis kematian. Banyak berlaku tuan-tuan. Kan? Banyak berlaku. Kadang dekat situlah dia cerita pasal menego dia. Macam-macam. Tanya orang meninggal. Orang meninggal. Sepatutnya kalau tak mampu untuk kita bacakan Fatihah, bacakan Yasin, kita diam. Sedekahkan sebanyak-banyaknya bacaan yang mampu kita sedekahkan. Lebih lagi masa dekat kubur. Kan? Masa dekat jenazah diturunkan. Jangan putus mulut kita daripada zikir, daripada bacaan ayat Al-Quran sampailah jenazah tu selesai. Dikebumikan, dibaca talqin, dibacakan tahlil, apa semua. Dah selesai, balik pergi kedai kopi, sembang lah. Ini kat situ semua-semua nak disembang. Kosong tuan-tuan, kosong. Kesian. Kesian pada siapa? Kesian pada jenazah. Anak-anaknya tak habis-habis menceritakan berkenaan dengan motor lah, berkenaan dengan macam-macam cerita. Ini berlaku. Tuan-tuan sendiri pun boleh lihat. Kadang-kadang waktu orang meninggal dunia bukan mengingatkan kepada kematian, tapi menambahkan kesombongan dan keangkuhan pada orang yang datang. Kan? Tak habis-habis cerita pasal menego dia. Macam-macam. Kita boleh tengok sendiri. Elakkan pergi rumah orang meninggal. Elakkan pergi ziarah orang meninggal. Kalaulah lama-lama itu mendatangkan faedah, ya sila. Boleh baca Yasin sampai 3 kali, sampai 7 kali, ya sila. Tapi kalau satu Yasin pun tak boleh keluar, satu Fatihah pun tak boleh keluar, cukup datang tengok dan balik. Kan? Sebab apa? Sebab fitnahnya lagi besar. Sebab yang tak baiknya tu lagi besar daripada yang baik. Intuan baik. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kebajikan yang cepat menghasilkan pahala ialah membuat bakti dan memperhubungkan tali kerabat. Kejahatan yang cepat menghasilkan balasan ialah kezaliman dan memutus tali kerabat. Sabdanya lagi, ma min zambin ajdara ayyu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wal qati'atir rahim. Artinya tiada satu dosa yang patut Allah menyegerakan balasan terhadap pelakunya di dunia, di samping menyediakan balasan di akhirat. Balasan lain di akhirat ialah kezaliman dan memutuskan tali kerabat. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal wasilu bil mukafi
Walakinnal wasila huwa alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha. Ini penting. Artinya, dan memperhubung tali kerabat itu bukanlah orang yang membalasnya. Itu bukan. Akak kita datang rumah kita, kita pun balas balik pergi rumah dia. Itu bukan. Bukan itu yang dimaksudkan. Menjaga tali persaudaraan ataupun kerabat ni bukan maksudnya kita saling ziarah berziarah. Ya boleh ziarah, silakan. Tapi bukan itu tuntutannya. Kalau itu dah ada sekarang, dia teruskan. Itu benda yang baik. Tapi maksud Nabi SAW berkenaan dengan tali kerabat ini, berkenaan dengan hubungan silaturahim ini, tetapi yang memperhubung itu ialah orang yang memperhubung tali kerabat yang memutuskannya. Dia putuskan silaturahim, kita yang nak berbaik-baik dengan dia. Kita yang nak memulakan kebaikan pada dia. Kita yang meneruskan kebaikan yang ada. Walaupun dia tak pernah datang rumah kita. Abang kita tak pernah datang rumah kita, tapi kita datang rumah dia. Kan? Adik kita kerja hebat-hebat, gaji besar-besar, tak pernah datang pun tengok Along. Dulu masa Along masa nak belajar, Along ni lah yang korban. Dia sanggup tak sekolah sampai darjah 6. Sebab adik dia nak besarkan adik-adik dia jadi orang berjaya semua. 5 orang, 6 orang, 10 orang adik-beradik dia semua berjaya. Kerja hebat-hebat, gaji puluh ribu. Tapi tak pernah nak datang rumah Along. Along jangan kecil hati. Along pergi ziarah adik-adik. Walaupun Along bukan orang yang paling senang dalam kalangan adik-beradiknya itu yang 10 orang. Tapi Along pergilah ziarah. Ini yang berat. Ini yang namanya yang Nabi suruh hubungkan silaturahim. Ini lah perkara yang berat. Kita terbalik. Rumah Dan pun tak pernah datang. Marin masa dia belajar, Dan lah yang susah berkorban. Tak konang jasa. Dia pula yang feeling lebih-lebih. Tapi yang Nabi ajar adalah sebaliknya. Perkara yang sebaliknya, tuan-tuan. Ini yang berat, tuan-tuan. Kan? Ini yang sangat berat. Saya pun belum tentu boleh buat lagi, tak tentu. Siapa yang boleh buat? Dalam keadaan dia sendiri berkorban untuk adik-adik dia, tapi dia sendiri dipinggirkan, malah dia pula jadi macam pengemis. Tak maaf cakap. Kan? Tapi bukan pengemis, tapi itulah sebenarnya. Dia mengemis apa? Bukan mengemis harta, tapi mengemis kasih sayang. Kan? Sebab apa? Sebab Along ni tadi dia faham pentingnya menjaga silaturahim. Maka walaupun adiknya tu orang hebat, orang besar, walaupun kadang-kadang adiknya pun tak layan dia datang rumah, walaupun dia datang rumah tu dianggap sebagai menyusahkan adik dia, tapi dia tetap datang. Ini yang Nabi kata bagi orang yang menjaga, iaitu kerabat yang memutuskan. Seterusnya, hendaklah ia bersabar atas semua penganiayaan mereka dan membalas mereka dengan baik. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Ini yang berat, berat. Kan? Ini yang paling berat. Inilah tahap keimanan kesabaran Nabi SAW. Kalau orang buat baik, balas baik biasa. Kan? Kalau orang buat jahat, balas jahat biasa. Ataupun kalau orang buat jahat, dia tak balas apa-apa, masih biasa lagi. Tapi orang buat jahat, dibalas dengan baik. Ini yang satu benda yang sangat berat untuk kita buat. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Malah hendaklah ia senantiasa bersedia memaafkan dan melupakan kekhilafan mereka. Berbuat baik dan menyambung tali perhubungan kerabat itu. Kan? Abang buat jahat, adik buat jahat, dia bolotnya harta pusaka mak seorang-seorang, mentang-mentang dia kata kanda yang sulung. Jadi semua harta ini kanda lah yang punya. Kan? Adik-beradik lain tercengang-cengang, tak dapat apa-apa bahagian. Adik tetap pergi ziarah abang. Ini kan, jangan sampai putus tali persaudaraan. Jangan. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau tak berlaku pada kita pun, kita tengok berlaku pada kawan-kawan kita. Kan? Berlaku. Benda ni memang berlaku. Dunia mana kita duduk. Melainkan kalau kita tak ada saudara mara, kita seorang sebatang kara. Itu lain. Tapi selama mana kalau ada saudara, bab harta, tuan-tuan. Hartalah yang banyak memecah belahkan keluarga sebenarnya. Tanah, lebih-lebih tanah. Tanahlah yang akan pecah belahkan keluarga. Banyak berlaku. Sampai tak bertegur saudara mara, sampai tak bertegur siapa. Tapi walaupun berlaku macam tu, tuan-tuan, kan, pengarang pesan, maafkan dia. Jaga hubungan kekeluargaan. Kau nak ambil lah, cakap. Ambil. Tapi jangan bagi ancaman, tak. Kita tetap berhubung dengan dia, ya.
Lebih banyak mereka membuat jahat dan mengaju. Mengaju lebih banyaklah hendaknya dia berbuat baik dan berbudi kepada mereka. Kalau boleh hendaklah dia bersedekah kepada mereka. Bersedekah lagi. Tanah dan kalau balut nak dan sedekah lagi. Ini yang anjuran. Ini yang berat, tuan. Ini yang sangat-sangat berat. Kan, nak melawan nafsu supaya kita tunduk dengan apa? Dengan perintah Tuhan ni, satu benda yang sangat berat. Dan tak jumpa dia pun lagi baiklah, kan. Menyusahkan dia, kan. Rotor mak dan habis semua dia kerja, kan. Tapi perintah agama jangan putus silaturahim. Ya. Maka yang demikian adalah lebih utama dan lebih bagus, lebih baik. Afdalus sadaqah as-sadaqatu ala zirrahimil kashih. Artinya, sedekah yang paling utama ialah sedekah pada kaum kerabat yang busuk hati. Ya Allah. Sedekah yang paling utama, kalau kita nak memberi, kalau kita nak pergi ziarah, kalau kita nak bagi sedekah, dalam hadis ni menceritakan, ialah kita sedekah kepada sedekah yang paling utama, iaitu kerabat yang suka mencaci dan menyimpan tujuan tidak baik kepada saudaranya yang berbuat baik kepadanya. Ya Allah. Mana nak letak kita ni, tuan-tuan? Cerita suruh buat baik dengan orang yang buat jahat dengan kita. Dan ini yang Nabi SAW dia ajar kepada umat dia. Tengok macam mana Nabi SAW sahabat-sahabat, kan, sampai meletakkan najis dekat badan dia, dekat jalan dia, letak duri, tak kacau, tak bagi tempat jalan Nabi. Tapi Nabi marah? Nabi tak marah. Nabi tetap memaafkan. Nabi tetap buat usaha dakwah dia. Segala peristiwa, sekali peristiwa pernah berlaku. Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW. Dia cerita kepada Nabi, katanya, aku ada kerabat yang sentiasa aku membantunya. Nabi, sahabat dia tadi. Tapi ia tetap memusuhiku. Demikianlah orang itu menyimpan pengaduannya, menyampaikan pengaduannya satu persatu hingga Nabi SAW berkata padanya, Allah senantiasa akan memelihara dan menolong anda, menolong kamu selama kamu terus bersikap baik terhadap kerabatmu itu. Ya, selama orang itu terus berbakti dan menyambung tali kerabat, tali silaturahim dengannya, ya, sekalipun mereka terus memutuskan dan memusuhinya. Ya, tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita lah kekuatan untuk kita jaga hubungan kekeluargaan ni, untuk kita jaga hubungan silaturahim ni, jaga, tuan. Kan, walaupun apa sahaja yang berlaku, walaupun apa sahaja musibah yang menimpa, jangan sampai putus silaturahim. Kerana kalau dah putus, maka segala bantuan, segala rahmat, segala apa kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan itu, kan, kalau dah putus tak sampai. Kan? Jadi kita sebagai orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih datang ke masjid, datang mengaji, boleh baca Quran, lebih lagi lah mengutamakan keluarga. Kan? Jangan utamakan orang lain. Ya, orang lain tak salah, berkawan tak salah. Tapi jangan sampai mendahulukan keperluan orang lain, kepentingan orang lain daripada kepentingan adik-beradik, daripada kepentingan keluarga, lebih-lebih lagi mak dan ayah. Kalau ada mak, kalau ada ayah, jaga elok-elok, kan, khidmat dengan dia elok-elok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita ni untuk kita taat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan jagalah hubungan kekeluargaan, jagalah hubungan adik-beradik, walau apa sahaja yang berlaku. Walaupun tanah 2 ekar tu tak dapat dekat kita, kan, tak apalah, kau nak ambil lah. Yang penting dan tetap saudara kau, kan. Kita walaupun kita abang, tak semestinya abang mesti kena menang. Abang pun kadang-kadang kena mengalah juga, walaupun abang, kan. Walaupun adik, yang penting kita tetap berhubung dari persaudaraan, jangan sampai putus. Wallahu alam. Mudah-mudahan maaf, mudah-mudahan sedikit peringatan untuk saya, tuan-tuan, berkata tuan-tuan, dapat kita ambil manfaat dan iktibar. Mudah-mudahan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم